Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam Ramadan. Fikir Ramadan. Para penonton yang saya hormati sekalian, pada bulan Ramadan yang mulia ini, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini bukan saya bersorangan, tapi saya ditemani oleh dua orang jelitawan dari Universiti Malaysia Sabah yang berusaha, Profesor Madya TS Dr. Nur Khairul Izrin binti Muhammad Nur, juga merupakan seorang timbalan pengarah di Pusat Komunikasi Korporat. Ini orang dia. Yang kedua, iaitu yang berusaha Dr. Bibi Nabihah binti Abdul Hakim, juga daripada Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan. Kurma butter. Apa sebenarnya kurma butter ni, Doktor? Boleh cerita sikit, Doktor? Terima kasih, Cik Azmi. Ya, Okay. Saya rasa sebelum terlambat, saya ingin ucapkan juga salam Ramadan kepada semualah. Dan kita tahu bahawa kurma butter ni daripada Ramadan lepas lagi kan, dah ada trend kurma butter. Dan menjadi fenomena, ramailah yang ambil sampai tak tahu kuantiti banyak mana. Ada yang ingat benda tu sihat, jadi diambil dengan lebih yang berlebihan lah. Dan kalau ikutkan, kalau kita tengok cara penyediaan kurma butter tu sangat simple dan memudahkanlah kepada individu untuk menyediakan menu bersahur, terutamanya lah. Biasanya mereka letak kurma dan dibuang biji dan masukkan butter, okey, dalam 1 teaspoon ataupun 1 sudu teh. Okey. Jadi adakah ia sihat ataupun adakah boleh diambil kan? Yes. Itu yang jadi persoalan. Betul. Okey, sebenarnya boleh diambil tetapi perlu kawal kuantiti. Consume dengan kuantiti yang berpatutan. Ya, yang berpatutan. Kerana contoh kan, kalau dalam 1 biji kurma, dalam anggaran 20 hingga 30 kalori, 1 biji, dan kita tambah butter lagi dalam 1 teaspoon. Yang rata tu, bukan yang membumbung, tu pun dah 45-50 kalori. So, bayangkan. 1 teaspoon tu? Ya, so bayangkan dalam 1 biji kurma butter tu, dah berapa kalori? Dah 75 kalori. So, bayangkan kalau ambil 5-6 biji kan, dah berapa ratus kalori. Berbanding dengan kita ambil menu yang lengkap, yang ada hidangan karbohidrat, ada protein, lauk dan juga sayur-sayuran, yang tu lebih mengenyangkan lah. Tapi kita risau kalau yang guna tu bukan pure butter tapi letak margarin pula kan, lagilah kurang sihat. Bagaimana pula kita ingin mengetahui ni, Doktor? Sebelum kita ke Dr. Izzy, bagaimana kita mau mengetahui dengan pure margarine dan juga ni yang bukan pure ni? Yang pure butter ataupun bukanlah kan. Yes, so boleh tengok terus kepada nutrition label lah, label pemakanan kan. Kita ni pembeli ni, pengguna ni, Doktor, biasa dia lah ni butter, ambil lah, bawa pulang. Biasanya begitu. Nama jenama pun dah dekat situ. Berbagai jenama, betul. Kita pun ingat tu butter ataupun mentega kan. Tapi sebenarnya itu adalah mungkin margarine. So boleh tengok dekat ramuan kan. Kita boleh tengok nama-nama bahan. Cara mudah, Doktor, kalau kita mau identify. Orang bilang kampung style lah, mau tahu tu pure butter. Kebiasaan memang kita tengok kepada nutrition label lah, kepada ingredient dalam tu lah. Kena ni jugalah, Doktor. Dan dalam KKM pun memang kita highlightkan juga cara baca label makanan supaya kita boleh buat pilihan makanan yang lebih baik lah. Seterusnya kita kepada Dr. Izzy. Dr. Izzy ni merupakan pensyarah bagi program sains makanan, betul Dr. Izzy ni selalu kerap ke bazar ke? Bazar Ramadan Bazar Ramadan. Selalu pergi bazar juga lah ni? Sometime lah. Kadang-kadang. Kadang-kadang Okey, Doktor, saya mau tanya sedikit lah, mungkin sedikit petua ataupun pandangan daripada Doktor. Kadang-kadang kita pergi bazar ni, tengok gerai, pelbagai jenis gerai. Macam-macam gerai. Adakah tips ke bazar yang boleh dikongsikan dengan para penonton untuk mendapatkan nasihat dan juga panduan untuk kita tengok daripada segi hygiene itu, Doktor, macam mana? Okey, untuk bazar Ramadan ni tempting kan nak pergi. Betul. Tengok, kita tengok asap, kita tengok barbecue, kita tengok sayap, kita tengok kuih. Kuih talam. Air dia tu, pelbagai jenis air. 10 balang. 10 balang. Okey, tips ke bazar. Pertama, datang awal lah. Betul. Mengelakkan parking jam. susah. Ya, parking. Jadi, tapi kalau dari segi pemilihan ke gerai itu sendirilah, kalau kami yang memang biasa dengan yang bekerja dalam bidang hygiene ni, ataupun yang biasa
dalam food safety lah kita panggil kan, keselamatan safety, makanan, betul. hygiene, bagaimana pengendalian makanan dan sebagainya. Kita tengok, yang pertama kita akan tengok orang yang berjual tu. Kita punya first impression kan. First impression kita pergi, kita jalan tawaf satu gerai tu dulu. Betul. Kita nak tengok kedai mana kita nak, selain daripada apa kita nak makan kan. Betul. Selain daripada apa kita nak makan, kita nak tengok orang yang berjual tu macam mana. Pemakaian dia, kukunya. Itu salah satu indikator tu. Ya, rambutnya. Kalau rambut yang mengurai sehingga tersentuh makanan, itu sesedap mana pun makanan, kita kena fikir 2 kali lah juga. Dan juga daripada segi bagaimana makanan itu dipamerkan. Kalau kita tengok bazar, banyak lauk pauk kan, dia salah satu cara untuk attract pelanggan yang bila kita nampak itu semuanya menggiurkan. Betul. Kan dia punya makanan tu terhidang, dia berasap, cantik kan. Tapi kita kena tengok juga bertutup ke dia makanan tu. Sebab kalau kita bertutup kan, kita tak nampak apa dalam tu, ataupun kita tak nampak macam mana dia boleh attract kita punya feeling, emosi kita untuk membeli tu. Jadi yang itu pun penting, bertutup tu penting sebab kita tak boleh kontrol. Maafkan saya doktor, tapi seperti yang doktor katakan tadi, bila kita pergi ke bazar, kalau makanan ni ditutup, kadang-kadang kita mengganggu kita punya penglihatan. Bila mengganggu penglihatan kita, kita akan rasa macam apa dia jual ni? Tak payahlah pergi, dia nak buka. Kita lalu je lah. Padahal makanan tu sebenarnya cukup bersih tau. Orang yang tutup dia punya menu ni, sebenarnya makanan dia bersih, betul ya? Ya, betul. Jadi, rata-rata bagi saya, pandangan peribadi saya, peratusan yang tutup tu agak kecil di bazar Ramadan. Betul. So, apa nasihat doktor? Dia ada banyak cara sebenarnya, ikut kreativiti penjual. Okey, kalau dia tidak bertutup, kita tak perlu tutup dia dengan penutup yang langsung tak nampak makanan. Satu, kita boleh guna jaring. Satu, kita boleh gunakan plastik yang yang boleh keluar udara. Sebab kadang-kadang bila makanan ni panas, kita tutup terus, dia boleh menyebabkan bakteria ataupun kuman-kuman tu membiak di situ sebab keadaan yang sesuai. Itu yang cepat basi tu. Ya. Jadi kalau tutup pun kena pandailah. Kena ada pengudaraan yang sesuai dengan makanan tersebut. Jadi ikut kreativiti lah, asalkan kita boleh kontrol lalat, kita boleh kontrol serangga-serangga lain. Dan kadang-kadang kita tahu kalau gerai ataupun bazar Ramadan ni, gerai-gerai di tepi jalan yang paling laku kan. Betul. Tapi kita kena tengok juga dia punya habuk-habuk yang masuk. Kan kadang-kadang ratusan orang lalu lalang das tu atau debu-debu tu akan naik. Pasti akan ada. Dengan mata kasar kita tidak akan lihat. Ya, betul. Dengan menggunakan beberapa kelengkapan yang canggih, mungkin akan lebih real. Kalau kita boleh bawa mikroskop kan, saya rasa kita tak pergi bazar. Betul. Makan di rumah pun mungkin tak jadi kalau bawa mikroskop. Okay. So itu daripada Dr. Izzy tadi tentang bazar Ramadan. Baiklah, seterusnya kita kepada Dr. Bibi, di mana tadi cerita tentang butter, kurma butter. Kadang-kadang kan doktor, bila kita makan, dia kata inilah makanan yang sehat. Inilah makanan dia membuatkan dietary saya yang bagus, yang perfect. Sehingga kan berat badan saya pun turun, dia kata. Tapi hakikatnya dia telah mengambil kalori yang agak tinggi. Jadi doktor, di sini saya ingin bertanya kepada Dr. Bibi, sebenarnya apa tips sahur ni yang bagus sebenarnya? Okey, terima kasih Cik Azmi. Okey, untuk tip bersahur kan, so bersahur tu sendiri dalam Islam kan sunnah kan, kita digalakkan bersahur. Dan kalau boleh lewatkan bersahur. Kenapa lewatkan bersahur? Supaya gap masa dengan berbuka tu tak begitu lama lah. Dan kita disunatkan untuk awalkan berbuka. Jadi masa bersahur tu macam mana nak bagi kenyang lebih lama. So ada beberapa tips lah yang boleh kita amalkan. Sebab kita tak nak terover ambil makanan kan. So satunya adalah jaga ataupun ambil portion yang betul. Okay. Yang tu kita boleh gunakan konsep pinggan sihat. Boleh refer kepada KKM ataupun nutritionist KKM punya Facebook pun kita ada yang lebih detail lah tentang apa itu suku-suku separuh. Suku adalah daripada sumber karbohidrat. Okey, contoh suka makan nasi boleh ambil nasi. Okey, ada yang tak makan nasi boleh ambil mi ataupun roti sebagai sumber karbohidrat. Suku lagi tu daripada protein lah. Protein contohnya daripada
ikan kan, ayam, daging, tapi kita galakkan yang daging putih lah. Okay, dan elakkanlah yang berlemak-lemak kan. Okay, and then separuh pinggan lagi tu bila kita bahagi tu daripada buah dan sayur. Dan sayur tu wajibkanlah setiap hidangan utama tu satu hidangan sayur. Tapi sorry doktor, di bulan Ramadan ni kalau saya tengok budaya orang, sahur ni jarang sayur. Jarang sekali Ini bukan pandangan peribadi saya, tapi bila saya tengok ke mana-mana tempat yang saya pergi kan, sahur ni jarang dihidangkan sayur. Betul. Mungkin nanti doktor boleh kupas lepas tu. Silakan doktor. Sebab sayur ni satu kita nak bagi kenyang lebih lama. Fiber kan, serat ada kan. Tapi sayur kadang-kadang susah. Macam nak prepare masa sahur, nak masak lagi kan. So boleh je ambil sahur ulam-ulaman ataupun timun. Senang kan, just potong macam tu je dalam hidangan. Okay. Yang tu dari segi portion lah. Yang kedua dari segi karbohidrat. Pilih karbohidrat yang kompleks berbanding simple ataupun karbohidrat ringkas. Contoh dia roti mil penuh ataupun daripada beras perang beras putih tukar kepada beras perang. Tapi ada certain orang dia tak suka kan rasa beras perang. Jadi boleh ambil beras putih tapi tambahkan sayur lah dalam hidangan. Okay. Jadi sebab apa? Sebab karbohidrat ringkas dengan karbohidrat kompleks ni beza dia. Kalau kita ambil karbohidrat kompleks, penghadaman dia lebih lama. Jadi gula pun naik cantik je. So kita kenyang lebih lama compare dengan kita ambil karbohidrat ringkas. Kalau kita ingat balik kan, kalau kita pernah makan gula-gula ke ataupun coklat kan, kalau makan gula naik, spike tinggi kan. So terus drop, cepat lapar balik berbanding dengan karbohidrat kompleks. Tu yang kedua lah. Yang ketiga, paling penting juga hidrasi lah sepanjang puasa dan perlu ambil air kosong dan elakkan minuman berkafein semasa bersahur. Sebab kafein kan, macam teh, kopi kan dia ada sifat diuretik. Kita jadi nak kencing kerap kan. Jadi nak kurangkan pengeluaran air kencing dengan lebih banyak, kita elakkan lah ataupun kurangkan. Dan elakkan makan yang masin juga. Sebab makanan masin ni kita jadi dahaga. Jadi macam tak senang duduk kan. Dah tengah hari dahaga kan. Tapi saya kalau makanan tidak masin, tidak cukup masin itu, saya tambah lagi kicap. Jenis macam tu. Sabar lagi kan, kena ada sup lagi kadang betul. kan. Betul. Cik Azmi bukan suka makan oat ke? Oat ni kadang-kadang. Kadang-kadang tak makan pun sebulan tu. Ada masa-masa dia. Terima kasih Dr. Bibi. Tapi sebelum tu Dr. Bibi, saya mau tanya sedikit dengan Dr. Bibi. Kadang-kadang kita ni bersahur, ada yang ambil kaedah, minum je lah, malas mau sediakan itu dan ini. Apa pandangan Dr. Bibi? Okey, dari sudut kalau Islam itu sendiri instant lah, kan, instant ni kan? Instant kan? Okey, kalau ikut sebenarnya sebaiknya adalah sahur walaupun minum air kosong sahaja. Tapi kalau boleh adalah hidangan supaya kita kekal bertenaga lah. Nanti kan tak ada tenaga, penatlah siang hari kan nak bekerja dan sebagainya. Betul. Tapi ada juga kadang-kadang kan trend dia ambil sahur tu pukul 12 malam. Tadi pergi bazar, tengok kebersihan bazar, tentang hygiene daripada kebersihan meja, kebersihan makanan, sampailah kebersihan fizikal yang penyedia makanan. Betul Betul. Dan sekarang pula, bagaimana sebenarnya cara kita ni mau menyimpan makanan itu dengan lebih tahan lama? Contohnya kan, macam kita mau bersahur, kadang-kadang risau tak sempat. Jam 8 tu makan mesti ada lebih, kita guna lain untuk sahur. So, boleh kongsi tips ke atau macam mana pandangan doktor? Sila. Terima kasih Cik Azmi. Boleh. Jawapan dia boleh. Bila kita masak untuk berbuka, lebihan untuk bersahur itu boleh. Tapi cumanya kita kena jaga cara menyimpan. Bila makanan kita masak ni, pertama kita tak boleh simpan lama di luar. Bila kita tak makan. Dan kadang-kadang bila kita masak, kita makan, yang tak habis tu kita simpan, itu akan cepat rosak. Oh, itu cara yang salah lah. Dia kalau boleh kita asing siap-siap lah mana kita nak asing, ataupun kita ambil satu pinggan tu, itu yang kita hidang dulu. Bila tak cukup baru tambah. Dan yang lebihan tu, itu yang kita simpan. Storage kan ya? Ya. Dan bila kita nak simpan ni, bila kita di luar, di suhu bilik macam ni, di dalam rumah kan, dia tak boleh lebih 4 jam. Di atas meja. Kan kita letak simpan atas meja, tu kita tidur kan. Lepas makan, lepas sahur, lepas terawih semua, kita simpan letak atas meja, tutup.
Lepas tu tidur. Esok bangun sahur, bangun makan. Dia tak boleh lebih 4 jam di luar. Pasal apa dia tidak boleh lebih 4 jam? Apakah kesan dan akibat jika kita makan juga? Dia kalau makan juga, kalau nasib baik tak jadi apalah. Tapi kalau nasib tak baik, itu adalah masa untuk bakteria membiak sebenarnya. Walaupun dia dah masak. Selepas 4 jam ke? Ya, dia akan melalui fasa bakteria. Bila dia terlalu lama di luar. Jadi yang terbaik adalah bila kita, satu tadi yang saya cakap tadi lah, kita asingkan siap-siap. Dan kedua adalah bila kita nak simpan dia, make sure dia tak panas lah. Kita simpan dalam peti ais di bawah, bukan frozen. Di bawah. Esok nak bangun sahur, panaskan. Oh, macam tu. Dan bila panaskan ni pun ada kaedah dia. Bukanlah sangat kaedahnya, tapi disyorkan panas betul-betul mendidih. Maksudnya di atas stove, jangan guna microwave. Sebab bila kita panas guna microwave, dia tidak dipanaskan secara menyeluruh dengan suhu yang betul. Sebab microwave ni dia heat saja, dia panaskan sahaja. Dia tidak betul-betul panas sampai ke dalam. Itu sebab kalau perasan, sebenarnya bila kita panaskan makanan melalui microwave, menggunakan microwave, dan bila kita simpan, dia akan lagi cepat rosak. Oh, macam tu. Kita kena panaskan dia betul-betul, makan sahur, lepas tu habiskanlah. Contoh dia, makanan yang sudah kita asingkan tu, kita ambil, masukkan dalam kuali, kita heatingkan dia semula, baru kita makan. Ya, heat betul-betul. Heat betul-betul. Supaya kalau ada lebih pun kita boleh simpan semula. Sebab kalau kita panaskan menggunakan microwave, kita panas, kita makan, tak habis, dan kita tak simpan, confirm dia akan rosak. Sebab satu, dia terdedah dengan suhu. Satu lagi, bila kita tak panaskan dia betul-betul tu, itu antara kesan dia. So kita bila pemanasan tu pentinglah dia supaya dia mencapai suhu tu. Bila balik mau menjadikan makanan, mana jam, mana makanan masih dalam frost lagi, belum lagi bila frost kita mau untuk cairkan dia, meltingkan dia lagi, baru mau masak, itu ambil masa, doktor. Betul. Apa pandangan doktor ataupun kaedah untuk kita menyediakan dengan mudah dan cepat? Kalau saya punya praktis dan saya juga syorkanlah pada penonton semua. Kita simpan ayam, ikan semua di atas frozen. Betul. Kan sejuk beku. Bila kita nak masak, kita pergi kerja pukul 5 baru balik masak kan. Jadi ayam atau ikan tu yang kita plan nak masak untuk berbuka kan, kita turunkan saja. Dari sejuk beku, kita pergi sejukkan saja. Di peti ais kita di maksudnya waktu atas, mau pergi kerja tu, turunkan. Turunkan di pintu bawah, peti ais pintu bawah. Jangan dikeluarkan di suhu bilik. Macam ayam, dia tak boleh lama di luar, di suhu bilik. Macam kita nak pergi kerja, letak ayam sebelah sinki. Saya rasa kita banyak praktis macam tu. Betul. Itu tak disyorkan untuk buat macam tu lah. Sebab dia akan terlalu lama di luar. Dan mungkin dia pun sudah defrost lama, tapi tidak ada tindakan terhadap ayam tu. Ayam tu dia akan campur darah, ikan pun sama bercampur dengan darah. Itu semua adalah bakteria suka, ataupun kuman, kita panggil kuman kan. Kuman suka keadaan yang macam tu. Jadi memang kita yang ada macam lebam-lebam tu, itu agak lama tu. Lebam-lebam tu memang dia di luar lama lah. Tapi saya nak kata dia rosak, dia tidak rosak. Dia tidaklah rosak. Dan bila kita selalunya kalau kita sempat masak, kita sempatlah bunuh bakteria tu. Tapi kita takut benda ni, kalau dia menjadi habit, nasib tidak baik kan. Bakteria tu terlampau banyak untuk dibunuh. Macam sudah merebak banyak. Jadi memang kita akan syorkan, turunkan. Dan ini pun memang daripada KKM jugalah, Kementerian Kesihatan kan. Daripada suhu sejuk beku tu, turunkan saja ke peti ais bawah. InsyaAllah kita balik tu dia dah cukup lembut untuk dimasak. Seterusnya, Dr. Bibi. Tadi kita terputus cerita di bahagian mana yang tadi? Kita tadi terputus cerita di bahagian bila kita sahur, di mana kita sahur ambil pemakanan-pemakanan yang mudah dan simple. Bagaimana pula dengan kalau kita hanya minum air sahaja? Minum air sahaja. Minum air sahaja tadi.
Okey, macam dari segi sahur kan tadi kalau boleh kita nak ada tenaga lah untuk sepanjang hari. Betul. Tapi ada certain orang dia just ambil air sahaja kan. Tapi kalau ikut sebenarnya kita galakkan untuk ambil hidangan yang lengkap lah semasa bersahur dan menurut dari segi pemakanan yang sihat lah, dari segi suku-suku separuh, lepas tu karbohidrat kompleks dan sebagainya lah. Okay, cuma bila ada certain orang kan lagi 5 minit lagi nak nak Bersahur. nak azan subuh kan. Betul. So dia tak sempat dah. So mungkin boleh ambil air kosong dan kurma lah. Jadi pemilihan air ni doktor ya. Ada orang dia ni memang hypo dengan air sejuk berais. Ada orang pula air suam. Ada pula yang dengan minuman yang berperisa. Ada pula orang ambil minuman bergas atau berkarbonat. Apa pandangan doktor tentang ni? Okey, dari segi minuman kan, kadang-kadang kita tak sedar sebab kita minum je kan. Minum tanpa sedar, kalori dah ada. Yang ni selalu bila ambil air manis yang berlebihan lah. Kadang-kadang ada orang dia macam pelik, kenapa berat naik padahal makan kurang. Tapi rupanya air bergelas-gelas kan air manis. Kadang-kadang pergi dekat bazar beli plastik tu air manis kan berwarna-warna. So actually itu daripada hidden calorie lah, daripada gula sebab minuman manis. Okey. Cuma memang kita cadangkan ambil air kosong lah. Okey, lebihkan air kosong 6 hingga 8 gelas sehari. Cuma Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan even di hari biasa? Di hari biasa pun. Tapi sekarang kan musim panas, jadi kita cadangkan lebihkanlah 1 hingga 2 gelas lagi. Tapi ada orang dia tak suka air kosong ni. Dia kan? Saya suka. rasa dia. Rasa dia kan. Saya suka. Alhamdulillah saya suka air suka. kosong. Tapi ada orang tak suka. Jadi macam mana? Budak-budak kan. Budak-budak dia kurang kan. Flavoring ya. Dia cepat pahit mulut. Nak lagi masa makan bersahur kan. Betul. Jadi macam mana bolehlah tambah macam hirisan limau ke lemon untuk bagi perisa sikit perasa. Selain daripada limau ataupun lemon ni kan doktor, adakah benda-benda lain yang boleh ditambah dengan air kosong ni? Boleh. Untuk menjadikan dia ada rasa yang tidak macam terlampau hyper, tambah itu, tambah ni. Just yang basic selain daripada tu. Yang basic mana-mana buah pun boleh tambah hirisan buah. Apple. Kadang-kadang saya ada juga masukkan apple hijau dengan anggur ke. Sedap juga tu. Letak dalam peti sejuk kan. Lagi refreshing lah. Dia jadi infusion water. Infusion water. Ya. Air infuse air. Ya, infused water. Lah. Betul. Ya, ada benda nampak. Yes. Ya, tapi dalam macam sunnah pun ada juga kan air nabis. Kalau pernah dengar. Air nabis. Ada panggil nabis, ada nabis kan. Yang tu sunnah lah. Dia air kosong tu masukkan kurma. Rendaman air kurma. Oh, itu rendaman semalaman kah atau yang waktu pagi kita mau minum baru rendam atau bagaimana? Kalau konsep air nabis tu rendaman semalaman. Kiranya malam lepas berbuka ke macam tu dah rendamkanlah dalam 3 biji kurma dalam 1 gelas air kosong, bertutup, lepas tu simpanlah sama ada di luar ataupun dalam peti sejuk. Tapi tak lebih daripada 3 hari lah. Sebab bila lebih 3 hari dia dah keluar alkohol kan. So dah dia dah fermented lah. Sudah ada proses penyampaian. Waktu berbuka puasa ni, apakah menu yang bagus dan terbaik yang boleh kita amalkan sepanjang bulan Ramadan? Lebih-lebih lagi untuk orang yang proses untuk menurunkan berat badan ni dan nampak cantik macoh di 1 Syawal. Apa tips waktu berbuka? Yang ini selalu orang tanya kan, macam mana nak kurus. Okay, sebab bulan puasa sebenarnya bulan yang sangat baik untuk kita didik ataupun disiplin diri kita lah untuk kawal berat badan kan. So jadi macam mana tips-tips semasa berbuka. Kadang-kadang kita macam lapar kan, lama ni kan nak tunggu berbuka. So banyak dah menu bersusun atas meja kan. Tapi kita cadangkan untuk ambil dulu hidangan yang ringkas dulu lah semasa berbuka tu. Awalkan berbuka supaya tidak menyebabkan kita nak cenderung untuk makan lebih banyak. So kita ambil kurma dulu ke, sunnahkan dengan air kosong, lepas tu pergi solat dulu. Barulah ambil hidangan utama. Sebabnya satu kan kita berpuasa lama, perut dah kosong. So bila tiba-tiba makan dalam kuantiti yang banyak tu mengejut. Jadi tak selesa lah perut, kadang-kadang kan rasa tak selesa, rasa gemuk, memulas kan. Nanti nak solat tarawih tu dah terganggu kan. Jadi masa selepas solat dan mungkin kita ambil hidangan utama. So kita boleh ambil menu macam tadilah saya highlight suku-suku separuh. Yang tu memang kita nak memudahkan individu ataupun masyarakat lah untuk mudah untuk kontrol dia punya portion dan juga seimbang. Jadi ada sumber
karbohidrat Yang lengkap. lah. Dan sayur tu wajib lah. Sayur tu macam mana nak kira? Sebab kita cadang 3 hidangan satu hari. Jadi satu hidangan tu dalam setengah cawan yang sayur yang dimasak lah. Jadi dalam anggaran satu cawan masa berbuka, mungkin masa sahur tu setengah cawan lagi. So lengkaplah 3 hidangan dan ada buah lah. Dan dari segi air manis, kadang-kadang kan macam kita rasa nak minum air manis sebanyak kan. So hadkanlah. Kalau saya macam hadkan 1 sahaja air manis dalam satu hari lah. Sama ada bersahur ataupun berbuka lah. Cumanya kuantiti pun kena kawal lah. Kadang-kadang kan 1 jug yang besar berebut kan dengan adik-beradik. Betul. Nak pilih cawan yang paling besar ni kan. Tapi ada juga macam individu ni dia rasa macam bila minum air manis, dia flush balik, dia minum air kosong. Sebab dia ingat bila minum air kosong tu jadi tawar dah lah. Itu salah. Salah persepsi tu sebenarnya. Manis tu tetap akan ada. Ya. Ditambah dengan air putih tu just tambah biasa macam tu je. Manis tu tetap kekal. Dia tidak akan di-flush. Ya, sebab sama juga kan. Contoh 1 gelas ada 3 sudu besar gula. Contoh, kita minum. Lepas tu minum air kosong 1 gelas. Sama juga kan 3 sudu besar juga gula yang masuk dalam badan. Itulah konsep yang salah juga sebenarnya. Sebab kadang-kadang orang macam ingat saya dah flush dah. So kenapa macam naik lagi berat kan? Patutlah saya pun begitu. Okey. Baiklah doktor. Tadi doktor kata tentang kita ni dengan minum cara yang betul, makan cara yang betul. Tapi berat badan dia tidak juga turun. Dia bilang aku mesti mau exercise juga ni. Bolehkah exercise di bulan Ramadan ni doktor? Senaman memang kita galakkan. Macam Cik Azmi ada buat senaman masa bulan Ramadan. Ada jugalah tengok orang senaman. Sebab kadang-kadang orang macam dia rasa bila berpuasa ni penat kan, jadi macam kena tidur je lah kan. Tak payah buat senaman. Tapi sebenarnya boleh buat senaman setiap hari. Memang kita cadangkan 30 minit lah anggaran setiap hari lah. Masa yang sesuai tu? Masa yang sesuai. Biasanya selepas bersahurlah, selepas sembahyang subuh kan, boleh ambil masa tu sebab kita dah bertenaga kan, dapat makanan masa bersahur, dan juga sebelum berbuka, dalam sejam sebelum berbuka ataupun malam pun boleh. Tapi macam kalau saya lebih suka masa sejam sebelum berbuka, macam tu. Okey. Tapi ada juga isu kan dia orang risau kan boleh ke bersukan malam. Tapi tak ada masalah juga untuk bersukan sebenarnya. Pernah terkeluar di Dada Akhbar Nasional bila mana ayam yang dibeli itu disimpan di luar agak sedikit lama, dan bila ditengok ada lebam-lebam, jadi diorang pisahkan mana lebam, mana tak lebam, mana yang lebam asingkan, yang bagus tu diorang simpan, and then dalam proses masak dalam satu majlis kenduri kahwin. Bila saya rasa pernah dengar cerita ni, bila makan didapati berapa orang meninggal. Ayam ni adalah yang paling bahaya sebenarnya. Ini pun saya pesan pada anak-anak jugalah. Bila kita masak ayam. Dah kahwin dah. Bila kita masak ayam, kita kena make sure ayam tu masak sepenuhnya. Kalau daging masih okey lagi kan, daging kita ada banyak stage dia. Banyak stage. Daging tak ada masalah. Ikan pun tak ada masalah sangatlah. Ayam tu yang paling bahaya. Mesti kena make sure dia masak sepenuhnya. Dan ayam ni kalau masa kenduri, ayamlah juga yang banyak problem. Kan kita nak masak malam ni, kita nak masak bila, lepas tu esok baru nak buat kuah dia. Ayam ni bila dia, kalau gunakan orang biasa lah kan, yang kita sedia tahu, ataupun kalau macam orang-orang tua di kampung kan, yang penting jangan berbau. Kalau berbau tu confirm, berbau, berlendir itu confirm dia dah masuk fasa nak rosak dah. Kalau berbau itu memang kita cuci pun dia masih ada risiko. Tu sebab saya kata dia ikut nasib. Kalau nasib tak baik memang you kenalah. Tu sebab untuk benda-benda macam ni kita advise terus jangan cuba nasib. Kan? Jangan gamble lah untuk okey ni aku basuh-basuh, cuci bersih-bersih dengan garam lah apalah. Tak boleh sebab benda ni kita itu surface je. Di dalam tu kita tak tahu apa yang terjadi. Macam adakah indikator mudah doktor? Indikator mudah yang untuk kita tahu benda ni, ni sudah tidak bagus. Ayam busuk confirm tak bagus. Kalau dia tak dapat hidup, tu doktor adakah indikator macam
benda-benda lain, lebam-lebam ke apa ke? Kadang-kadang blending. Kalau lebam, bagi saya, lebam tu dia dah nak masuk. Fasa tu? Ya. Tapi belum lagi. Tapi kita susah nak cakap benda macam ni. Jadi dia very subjektif. Ya, saya pun tidaklah nak showkan lebam tu okey. Saya pun tak boleh nak cakap macam tu. Cumanya kita jaga jangan lebih jangan terlalu lama di luar. Ayam yang tidak masak itu, ayam yang bukan yang frozen, bukan yang masih beku lah. Ayam yang dah lembut ni jangan biar lama di luar. Jangan terlalu lama, 8 jam, 5-6 jam pun jangan. Masak terus. Jangan, benda ni, ayam ni bahaya. Okey, contoh Doktor, di hujung Ramadan, ramai sudah orang akan busy ke pasar raya besar atau pasar-pasar besar untuk mendapatkan ayam. Takut ada ayam yang tak cukup, apa semua. So mungkin sebelum announcement pengisytiharan hari raya, ramai sudah tu Doktor berpusu-pusu awal pagi subuh sudah pergi ke pasar beli ayam, beli apa segala bahan mentah. So apa tips Doktor untuk di pasar pula? Sebab di pasar ni nampak fresh, nampak ni. Bagaimana? Sebab ini mungkin tips yang paling berguna untuk penonton-penonton kita bila ke pasar raya nanti. Kalau pasar raya kan, dia ada SOP sendirilah. Kita panggil dia ada prosedur sendiri. Pasar raya dia memang jaga. Dia memang jaga bila ayam keluar. Berapa lama ayam boleh ada di luar. Kalau kita tengok betul-betul pasar raya ni, ayam tu dikeluarkan secara berperingkat. Dia tak keluar semua awal pagi. Tidak. Dia tak keluar semua. Dia keluar secara berperingkat. First batch keluar dulu. Habis ataupun bila dah makin berkurang, dia akan top up second batch. Dia kontrol mana ayam yang keluar. Dan ayam tu dia akan kontrol berapa lama dia di luar. Tu sebab bila kita tengok kalau kita pergi dah lewat kan, dah nak tutup ke, ayam tak ada dah. Dia dah akan top up. Dia dah simpan lah. Dia tak akan biar ayam dirosak. Rugi kan? Jadi dia akan kontrol berapa lama dia di luar. Jadi, dengan suhu yang betul. Lagipun pasar raya sejuk. Kalau dia di luar pasar, kalau dia pasar di kalau luar. macam pasar, contoh macam pasar besar KK tu. Yang terdedah di luar, orang lalu lalang itu macam mana? Ya betul. Tu memang kena jagalah. Dan orang yang jual ayam tu pun kena jagalah. Tapi selalunya mereka memang tak ada masalah. Jual ayam ni, ayam memang semua elok-elok selalunya. Tidak ada masalah, ayam busuk dan sebagainya. Itu kalau kita ada demand lagi cepat habis, betul tak? Kalau yang tak laku tu yang disimpan-simpan. Saya rasa so far kalau digunakan ataupun dijual dengan cara yang betul, dikawal suhu dia, tak ada masalah tu. Okey. Baik Doktor. Terima kasih. Mungkin sebelum kita ke soalan terakhir, adakah pesanan Doktor kepada penonton-penonton di luar sana dalam penyediaan makanan di bulan Ramadan dan juga nanti di bulan Syawal? Silakan Doktor. Dari saya tidak ada apa sangatlah. Cumanya bila pemilihan pembelian makanan siap tu kena tengok, dan juga bila kita menyediakan makanan tu kita mesti ada pengetahuan lah mengenai especially keselamatan makanan lah. Dan selalu praktis lah. Kadang-kadang kita tahu tapi kita susah juga nak buat. Ya, kita tak praktiskan benda tu. Jadi kalau kita dah tahu, baguslah untuk praktis. Kalau nak rujuk apa-apa Doktor, beli ke mana? KKM ke apakah Doktor? Memang KKM memang selalu dia akan share. Kalau kita tengok Facebook KKM pun sangat aktif. Even kita pun FSMP pun from time to time fakulti kami pun akan share jugalah info-info mengenai pemakanan. Kan kita ada juga tentang latihan pengendali makanan kan. Memang kalau UMS, kalau FSMP kita memang bagi training latihan pengendali makanan lah. Memang diiktiraf oleh KKM. Jadi itu pun jadi kita memang ada kepakaran lah di situ kan. Okey, sebelum terlupa Doktor, tentang halal ni Doktor. Ini saya hampir terlupa Doktor. Kadang-kadang pemilihan ni, makanan ni, halal ni sangat penting juga Doktor. Sometimes bukan sahaja yang orang beragama Islam, tapi orang yang bukan beragama Islam juga mencari makanan halal. Kenapa halal? Sila Doktor. Halal ni dia
bukan setakat halal saja. Halal ni halal dan thayyib lah. Thayyib ni bersih. Saya rasa kalau yang bukan Muslim kan, yang bukan Islam, dia mencari yang bersih juga sama macam orang yang Muslim. Jadi memang tim halalan thayyiban ataupun perkataan halalan thayyiban tu memang kena pada semua masyarakat. Berbilang bangsa dan juga agama. Iaitu bersih, selamat, penuh dengan nutrition, penuh dengan nutrien, dan juga kalau dari kita umat Islam adalah halal daripada segi syaraknya lah, ataupun mengikut hukum Islam lah. Itu. Baik. Okey, itu dia Dr. Izzy sebentar tadi bersama dengan kita. Baiklah Dr. Bibi, mungkin sebelum kita menggulung tentang kita punya cerita kita pada hari ini, mungkin ada sedikit pesanan tentang dietary ataupun pesanan daripada Dr. Bibi daripada pensyarah program pemakanan. Silakan. Okey, terima kasih Encik Azmi. Okey, saya rasa sebelum berakhirnya sesi ni, kita masih dalam bulan Ramadan, boleh amalkan pemakanan yang sihat, dan masa kita ke bazar sekalipun, gunakan peluang untuk memilih makanan yang sihat, dan seperti Dr. Izzy tadi bagi tahu, pilih juga makanan yang bersih kan, kerana ia akan kita punya kesihatan tu akan terjamin lah. Dan lagi satu, bila ke bazar tu, saya cuba untuk highlightkan apa kata parking lebih jauh. Kadang-kadang kita berebut nak parking dekat kan. Betul. Supaya kita boleh tambahkan langkah dan boleh tambahkan aktiviti fizikal lah. Kadang-kadang saya akan pusing dulu satu bazar Ramadan untuk tambah step, baru buat pemilihan. So kita boleh calculate dah, oh nak beli dekat sini apa-apa supaya tak terlebih membeli. Dan dan kita pun akan beraya nanti. Dan saya kira pemilihan makanan yang sihat juga perlu diamalkanlah semasa beraya nanti. Jangan melantak. Lepas tu kan biskut-biskut kan walaupun kecil, kalori dia banyak. Contoh yang tak nenas ke apa-apa, dalam satu biji tu dah saya tu tak 40 kalori, 50 kalori kan. Dah lah pergi berkunjung ke rumah, 5 buah rumah, dah berapa kalori dah ambil. Jadi cuba inilah. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nur Khairul Izrin, Timbalan Pengarah Pusat Komunikasi Korporat dan juga merupakan pensyarah di Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan bagi program Sains Makanan. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Dr. Bibi Nabiha binti Abdul Hakim, pensyarah program pemakanan, kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini dalam program kita, iaitu Fikir Ramadan. Baiklah, di kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat berpuasa, selamat menjalankan aktiviti harian anda, dan jangan lupa pemakanan yang sehat menjamin Anda akan lebih sehat, insya Allah. Hingga kita berjumpa lagi, Fikir